Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton di luar sana. Alhamdulillah kita berjumpa dan bersua sekali lagi seperti biasa bersama saya Haura Murshidah, hos anda di dalam rancangan Mahasiswa Masa Kini. Baiklah, topik yang saya janjikan daripada minggu lepas adalah iaitu pada hari ini adalah topik yang sangat-sangat rapat dengan para remaja di luar sana, terutamanya para mahasiswa masa kini. Jadi sebelum kita mengupas tajuk topik kita pada hari ini, mari kita saksikan VT tersebut. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Arsima dalam rancangan Mahasiswa Masa Kini. Okey, dalam rancangan ini kita akan bawakan segmen Kahwin Muda. Kahwin muda? Apa pandangan orang tentang kahwin muda ya? Saya pun tertanya-tanya. Apa kata, jom ikut dengan saya kita tanya pendapat orang tentang kahwin muda tu. Apa kata, jom. Okey, bagi saya tak setuju sangat sebab bagi saya better habiskan belajar dulu and then kahwin lah. But for some people they might agree with that kahwin muda. Bagi saya tak. Okey, kahwin muda tu dia bergantung pada setiap individu sama ada dia mampu atau tidak, dia bersedia atau tidak. Sebab kalau ada setengah orang tu dia mampu tapi dia tak bersedia. Tapi ada yang dah bersedia tapi dia tak mampu. Tapi kalau ikutkan ekonomi sekarang ni, better fikir dulu. Nak kahwin tu kena fikir dulu sebab lepas kahwin tu banyak lagi benda yang kita nak kena buat, banyak lagi benda yang duit yang nak kena pakai. So, jawapan saya bergantung kepada keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendapat saya sendiri sebagai seorang pelajar, untuk kahwin muda ni, saya kurang menyokong lah sebab kita lebih utamakan apa yang perlu. Contohnya, kita sebagai pelajar harus utamakan ilmu. Bagi saya lah, kena utamakan ilmu dulu, kita cari dulu ilmu cukupnya. Paling kurang pun kita kena cukup ilmu fardu ain. Itu yang paling penting pada wanita pula. Perlu ada kata apa, basic tentang dalam bidang syariah dan fiqh. Diorang kena adalah pengetahuan sedikit kurang sebelum mereka memasuki alam perkahwinan. Itulah pendapat saya. Wallahualam. Itulah dia tadi pandangan ataupun pendapat daripada orang ramai. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju dan ada juga yang mengatakan bergantung, kan? Tapi tak apalah. Okey, macam mana pula dengan pandangan penonton di rumah? Setuju ke? Tak setuju ke? Yang itu tak tahulah. Tanya diri, okey? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Bye. Assalamualaikum. Tu dia fenomena kahwin muda. Bila kita sebut pasal fenomena kahwin muda ni, seolah-olah kahwin muda sekarang dah menjadi satu trendi pada kalangan mahasiswa masa kini. Saya sendiri yang orang kata berusia di awal 20-an juga, seakan tertanya-tanya, apakah perasaan kita kahwin muda Seronok ke tak? Best ke tak? Jadi apa-apa pun pada hari ini di studio ini kami bawakan khas untuk anda sepasang pasangan suami isteri yang juga berkahwin di usia yang awal. Inilah dia pasangan Encik Syazwan dan Puan Syuhada. Assalamualaikum Encik Syazwan dan Puan Syuhada. Assalamualaikum. Wah, hari ni sedondon Memang dah berjanji ke memang of course lah isteri yang sediakan, betul tak? Okey, jadi untuk pengetahuan para penonton di luar sana, kita punya pasangan pada hari ini merupakan salah seorang pelajar mahasiswa daripada University Sains Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai USIM, yang mana mereka juga daripada jurusan yang sama iaitu Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian. Betul tak? Betul. Jadi hari ini kami bawakan satu pasangan yang sama cantik, sama padan. Itulah, hari ini saya tersasul pula. Jadi sebelum kita mulakan, boleh tak Cik Syaz dan Puan Su perkenalkan kepada para penonton di luar sana nama, asal mana dan dah berapa lama usia perkahwinan anda berdua? Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Ashidan Hafiz bin Husni. Umur saya sekarang 22.
Dan saya telah kahwin selama 2 tahun dengan isteri saya. Asal daripada mana Encik Syaz? Asal Kuantan, Pahang. Kuantan. Isteri pula? Saya daripada Kedah. Wah, jauhnya. Macam mana Kuantan dengan Kedah ni boleh bertemu? Kami bertemu dekat USIM. Bagaimana proses pertemuan tu? proses Ceritalah sikit pertemuan sebab tu. saya yakin penonton di luar sana pun nak dengar cerita romantis anda berdua ni. Pertemuan tu dekat USIM, manakala kami satu kelas. Jadi saya rasa banyak kumpulan yang saya sekali dengan dia. So dekat situ makin rapat kot. Kira adakah cinta berputik pandang pertama ke dah pandang-pandang banyak kali? Boleh pandang. Banyak kali pandang, betul tak? Okey. Jadi saya yakin kita pun topik sekarang pasal apa orang kata fenomena kahwin muda. Jadi saya yakin penonton kat luar sana pelbagai orang kata mempunyai pelbagai soalan yang nak dipertanyakan kepada Encik Sash dan Puan Shu. Jadi untuk soalan yang pertama, okey, kita bercerita tentang kahwin muda. Jadi apabila anda kahwin muda ketika belajar, adakah ianya tidak mengganggu pelajaran ataupun ianya mengganggu pelajaran? Okey, pada pendapat saya rasa kahwin muda pada usia seperti kami ni tak mengganggu sebabnya bila kita dah sama-sama suka, jadi sama-sama sayang. Bila kita ada orang yang kita sayang, benda tu bagi semangat lah. Automatically kita akan rasa lebih semangat nak belajar, lebih berdikari, lebih daripada sebelum ni. Ya, betul tu. Jadi contohnya macam kalau sebelum ni saya mungkin dengan dia tak macam kita kurang bertanggungjawab pada diri sendiri lah. Bila dah berkahwin, orang kata dah usia semakin matang. Jadi kita rasa lebih bertanggungjawab. Sebabnya contohnya untuk suami saya, dia akan lebih rasa bertanggungjawab kepada orang yang Disayang. yang dia kena jagalah sebelum ni. Betul tu, betul. Macam sebelum ni dia tak ada apa-apa tanggungjawab. Jadi kita tahu kahwin ni mesti dia kena tanggung semuanya kan. Jadi dia kena lebih matang lah daripada saya. So betul. kahwin ni Itulah saya tengok Puan Shu, saya rasa Puan Shu dengan Cik Syaz ni malu-malu hari ni. Jadi diorang gabra. Okay, relax Puan Shu dengan Cik Syaz, tak apa. Okay, kira orang kata, senang kata, bila kita kahwin ni dia tidaklah mengganggu pelajaran sebenarnya. Dan dia lebih mengajar kita untuk apa orang kata, fokus di dalam apa yang kita buat dan menjadi lebih matang. Betul tu, saya setuju. Jadi Encik Syaz, saya nak tanyalah, memandangkan anda masih lagi belajar dan belum bekerja, jadi anda tak ada punca pendapatan. Jadi macam mana anda nak bagi nafkah pada isteri anda, Puan Shu ni? Baiklah, izin saya flashback balik kepada zaman Nabi dulu. Waktu dulu orang-orang waktu zaman dulu taklah kaya ke? Betul. Taklah berharta. Tapi macam mana diorang boleh hidup? Macam mana diorang boleh teruskan kehidupan seharian dia orang. Sebenarnya nafkah ni dia tak perlu pun macam beribu-ribu. Cukup sekadar isteri kita tu dapat makan, cukup, selesa, sihat, cukup. Itu je. Macam kalau balik pada zaman sekarang, macam student yang kahwin awal, dia sebenarnya punca sumber pendapatan tu macam tak tetap. Maksudnya ada yang buat part time, ada yang duit daripada mak ayah, ada duit daripada allowance, ada duit JPA beasiswa dengan PT semua kan. Jadi kalau macam saya biasa guna daripada duit tu lah, bagi dalam 100-200 cukup untuk dia makan dan minum semualah. Secara bulanan lah. Secara bulanan. Lagipun alhamdulillah isteri saya ni bukan jenis yang demand. Dia bukan jenis nak kereta, nak rumah besar-besar, baju banyak-banyak semua kan. Cukup lah. Dia bukan macam tu. Alhamdulillah. Jadi sebelum tu anda berdua ni masih lagi berdua dalam 2 tahun ni lah, ataupun sudah dikurniakan cahaya mata? Berapa banyak nak tahu juga? Dah. Kami dah ada seorang cahaya mata, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah seorang Yang nombor 2 macam mana Cik Syah dan Puan Shu? Belum plan lagi. Okey, tak apa. Kita terus dengan soalan seterusnya. Kira sebelum tu, apa ni, modal ataupun apa kita utamakan kepada yang orang kata keperluan, dan yang kehendak tu kita tolak tepi dululah. Yang mana okey, betul-betul. Jadi setiap apa yang kita lakukan haruslah ada antara suami dan isteri tu, orang kata kena ada toleransi dan sikap saling memahami antara satu sama lain. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Memandangkan juga pada usia yang muda ni, macam anda kata tadi, kita pun nak cari sumber pendapatan pun memanglah banyak, tetapi sukar juga. Jadi macam mana anda nak cari modal untuk memulakan majlis perkahwinan anda sendiri?
kalau nak cakap pasal modal, dia bukan dari segi modal sangatlah, dia lebih kepada simpanan sebelum ni. Jadi macam kami dah plan awal, so sama-sama simpan. And kami pegang juga dalam Islam ni, dia sebenarnya menganjurkan 2 je perkara, akad nikah dan walimatul urus saja. Jadi kalau nak ikut adat-adat zaman sekarang ni, dia pun lebih kepada bertunang, merisik, semua tu sebenarnya tak perlu. Dan lebih kepada membazir bagi saya. Ya, betul, Jadi betul. kita buat benda yang wajib saja, mana kan Islam ni mudah. Jadi jangan kita susahkan benda yang Mudah. benda yang mudah yang kita Betul, susahkan lah. betul. So macam kami buat akad nikah saja. Akad nikah tu pula kami cuma jemput saudara mara yang terdekat saja. Ya, betul. Lepas tu pada waktu hari kenduri, selalunya orang ada yang sewa baju pengantin, fotografer, orang nak tolong make up semua tu. Jadi semua tu saya tak buat. Sebabnya dekat situ dah banyak potong kos. Sebabnya macam baju pengantin kami cuma pakai biasa-biasa je. Lepas tu Jahit sendirilah. tak, cuma beli biasa je. Okey. Lepas tu kalau macam apa tu? Fotografer saya guna abang saya sendiri sebab sebelum ni dia dah biasa wedding photographer. Sebelum dia jadi pensyarah tu. So kira dekat situ pun kita dah boleh cut kos tu. Boleh cut kos banyak sangat. Lepas tu dari solekan pula saya dulu sebelum saya berkahwin, saya duduk dekat USIM ni. Saya duduk rumah sewa dengan kawan saya seorang ni nama Wani. Dia dulu waktu dekat rumah sewa tu, dia memang dalam rumah tu dia memang paling pandai make up. So dia pun memang best friend saya. So saya minta bantuan dia dan dia sangat baik hati lah nak tolong tanpa charge apa pun. Dekat situ memang potong banyak kos. Jadi memang sangat berjimat lah kami punya ni, alhamdulillah. Bagusnya. Saya sendiri anda tadi usia berapa? 22. Saya sendiri yang berusia 24 tahun pun sebenarnya masih terkejut. Ada lagi anak-anak muda yang orang kata walaupun sudah berkahwin, mereka masih lagi menitik beratkan soal apa maksudnya penjimatan, dan orang kata baguslah kita nampak kematangan anda di situ. Jadi saya rasa pula hari ni saya pula yang tak matang pula sebab hari ni kita jemput orang yang muda tetapi masih lagi berjiwa Muda. tak maaf. Okey, betul tak? Orang yang jiwa dah berjiwa muda, betul. Okey. Jadi untuk soalan yang seterusnya, Encik Syah dan Puan Su, bagaimana persediaan anda untuk bagaimana persediaan anda semasa anda berkahwin di usia yang awal? Yelah, macam maksud saya persediaan tu dari segi restu ibu bapa ataupun daripada segi halangan dan rintangan yang anda berdua hadapi. Jadi boleh kongsikan sikit dengan kami. Untuk restu ibu bapa tu dia macam senang cerita, kalau dalam perkahwinan ni restu ibu bapa lah benda paling susah sekali sebenarnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ibu bapa ni mereka mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Sebab tu mereka hantar masuk you. Betul tak? Jadi pada pendapat mereka, yang kahwin muda ni nak time belajar, ia sebenarnya macam mengganggu pelajaran anak-anak mereka tu. Sebab tu nak mendapatkan restu mereka masa tengah study ni satu benda yang susah. Jadi kita perlu meyakinkan mereka bahawa kita telah bersedia untuk berkahwin. Kita orang kahwin nak minta restu mak saya minta restu dengan mak saya pun agak susah, tapi saya yakinkan mereka pasal saya punya pelajaran takkan terganggu. Sebabkan kahwin ni saya boleh meningkatkan semangat saya untuk belajar kan, sebab ialah betul, sebab betul. Saya pun sekelas dengan dia, hari-hari boleh nampak dengan dia. So senang cerita dia lah pembakar semangat saya hari-hari sebenarnya. Hari ni pasangan kita sangat-sangat romantis lah. Saya sangat teruja pula bila kita lihat pasangan muda. Sebab biasa kita tengok kat luar sana orang yang dah kahwin lewat, orang yang dah kahwin tengah-tengah pun mereka semua berbeza dengan orang yang kahwin awal ni. Okey, jadi saya rasa masa pun sangat mencemburui kita. Jadi kita teruskan dengan yang terakhir kalinya, iaitu pesanan dan nasihat daripada Encik Syah dan Puan Su buat semua para mahasiswa di luar sana, terutamanya kepada mereka yang orang kata apa sudah ataupun sedang berniat untuk berkahwin awal. Okey. Untuk untuk pengajaran saya akan macam mana saya cakap, kalau kita mampu dan kita berkehendak, maka seeloknya kita kahwin. Macam saya, dalam fikiran saya, kalau contoh kalau saya dah suka kat seseorang tu, saya nak kahwin dengan dia, maka
kita perlu percepatkan lah. Maksudnya kalau contoh kita melambat-lambatkan perkahwinan tapi kita sedang bercinta dengan dia, kan, bila kita bercinta dengan dia, sebenarnya nafsu tu dia jadi lain tau. Nafsu dia dia macam nafsu ni akan menarik kita untuk terus buat maksiat, terus. Jadi pada saya kahwin ni sebenarnya dia menghalalkan benda yang haram tu. Ya, betul. Jadi okey tu je saya. Okey tu, so kiranya kesimpulannya orang kata segala yang baik tu perlu kita percepatkan dan yang kurang baik tu kita jauh-jauhkanlah. Semoga agar apa yang dalam Islam sendiri kita amal ma'ruf nahi munkar, segala apa yang kurang baik tu dapat kita atasi. Jadi saya rasa perkongsian hari ini memang sangat-sangat tak cukup sebenarnya. Tapi apa-apa pun ianya adalah satu perkongsian yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa di luar sana yang lebih-lebih lagi nak menjadi seperti Encik Syaz dan Puan Shu ni. Jadi akhir kata, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pasangan merpati sejoli kita hari ini kerana sudi bersama-sama mengupas tajuk fenomena kahwin muda. Dan mari kita sama-sama doakan mereka, doakan supaya mereka sentiasa beroleh kebahagiaan dan ketenangan dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dan kami doakan semoga cahaya mata tu ditambah-tambah lagi jugalah, ya. Okey, so kita akan melihat seketika dan pastikan anda kembali lagi selepas ini. Ya, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Mahasiswa Masa Kini. Baiklah, tadi kita dah dengar cerita romantis daripada pasangan Encik Syazwan dan Puan Shu. Jadi untuk segmen yang kedua, iaitu segmen tutorial tudung, saya terbangkan khas buat para penonton di luar sana seorang hijabista yang sangat terkenal di era kini. Sangat terkenal di Facebook, Twitter dan Instagram mengenai gaya-gaya tudung yang trendy dan muslimah. Tanpa buang masa, inilah dia Sis Yana, sis yang cantik dan anggun lagi kita tengok, kan. Assalamualaikum sis, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih. Kamu baik? Alhamdulillah. Apa? Oh, Alhamdulillah saya mestilah baik. Kalau saya tak baik hari ni, rancangan mahasiswa kini pun tak boleh nak teruskan lagi. Okey, sebelum tu, hari ni Sis Yana, apa gaya tudung yang Sis Yana nak perkenalkan untuk kepada para penonton di luar sana? Okey, hari ini saya akan tunjukkan gaya yang trendy, terkini, mudah tapi yang paling penting mengikut syariat. Wah, simple, mudah, trendy dan cantik dan mengikut syariat, tu yang paling penting. Jadi tanpa kita membuang masa, mari kita sama-sama saksikan tutorial daripada Sis Yana. Silakan Sis Yana. Assalamualaikum, anda bersama saya Yana Aziz dalam segmen fashion. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua tentang pergayaan tudung muslimah yang trendy, mudah dan juga mengikut syariat. Mari kita mulakan. Okey, cara yang pertama, pastikan tudung anda sebelah pendek dan sebelah panjang. Ambil satu pin dan pinkan saja di atas kepala mengikut kekemasan dan kehendak anda sendiri. Kemudian kemaskan ia seperti yang anda mahu dan kita sudah pun siap. Okey, kepada anda yang meminati bawal chiffonrihanna.co, boleh bawal chiffon Rihanna, boleh kontak kami di Instagram, Facebook dan Twitter rihanna.co. Dan boleh kontak kami di sana untuk mendapatkan tudung rihanna.co. Terima kasih. Wah, inilah dia gaya yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat trendy yang diperkenalkan oleh Sis Yana. Bila saya tengok, kita kembali lihat, ya Allah, sangat mudah. Jadi bagi para mahasiswa di luar sana yang ingin ke kelas ke pergi meeting, anda boleh terus menggunakan gaya seperti ini kerana ia sangat mudah, sangat cepat, sangat cantik. Jadi seperti tadi Sis Yana pun dah bagi tahu alamat Facebook, email, alamat Facebook, Twitter dan Instagram, yang mana kat luar tu bagi perempuan-perempuan, wanita-wanita, perempuan-perempuan pula, wanita-wanita yang nak nak beli tudung bawal chiffon Rihanna, boleh terus kontak Cik Rihanna untuk dapatkan harga promosi lah, betul tak? Okey, jadi terima kasih lagi Sis Rihanna, Sis Yana dan model kita kerana hari ni sudi berkongsi satu contoh gaya
gaya tudung yang trendy dan muslimah. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan kita berjumpa selepas ini untuk segmen yang terakhir. Nampaknya kita bertemu sekali lagi untuk segmen yang terakhir, iaitu segmen musical. Baiklah, hari ini biasanya Haura ditemani oleh seorang sahaja jejaka idaman Malaya. Tetapi hari ini Haura ditemani oleh ramai. Nak tahu kenapa ramai? Kerana hari ini kami bawakan khas untuk anda semua kumpulan muzik yang baru nak menempa nama di tanah air kita, iaitu inilah dia, Kacang Baskers. Assalamualaikum Kacang Baskers. Kacang Baskers, apa khabar? Alhamdulillah. Ni daripada mana ni? Tadi ada majlis tadi lah. Tadi majlis. Pakaian macam ni lah. Itulah saya tengok baru balik daripada Mahaban je ni. Okey. Sebelum tu saya nak tanyalah, kerana kumpulan Kacang Baskers masih lagi merupakan kumpulan yang terbaru, yang baru. Jadi bila Kacang Baskers ini ditubuhkan? Bila ditubuhkan? Dalam sebulan lebih macam tu je lah. Sebulan lebih. Dan bagaimana pertemuan itu berlaku? Saya pasti para penonton kat luar sana tu nak dengar juga jejaka-jejaka punya pertemuan ni. Pertemuannya tu rasanya kami ni student lah. Kami student seperti biasa, student sembang-sembang, lepas tu sambil buat assignment. Lepas tu adalah seorang member ni, dia main gitar. Main gitar. Lepas tu ramai-ramai nyanyi. Bila ramai-ramai nyanyi tu dia jadi macam satu suasana yang sonok Menarik lah kata. Tu tiba-tiba jadi terdetik macam jom kita buat baskers. Jadi situlah orang kata dia kedai makan Okey. So, tapi kenapa macam Haura sendiri daripada tadi sebenarnya tertanya-tanya kenapa mesti kacang? Kenapa tak nama benda lain ke? Dia jadi kacang ni sebab ada satu kumpulan kami Kacang Baskers. Seorang gitaris tu dia petik lagu macam nak ke lagu kacang. Nak ke lagu kacang yang kacang-kacang tu lah. Kacang tu. Lepas tu start situlah kami ni jadi nyanyi lagu kacang. Nyanyi ramai-ramai sambil buat assignment tu nyanyilah kacang. Okey. Hari ni saya sangat-sangat terhibur dengan jejaka-jejaka kita. Saya nak tanyalah, sebelum tu buat para penonton luar sana, mereka merupakan juga para pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ni saya tetamu kita semua diterbangkan daripada USIM. Jadi baiklah, nampaknya masa pun dah mencemburui kita memandangkan ini segmen yang terakhir. Jadi terima kasih sekali lagi buat para penonton di luar sana kerana sudi bersama Haura di dalam rancangan Mahasiswa Masa Kini, dan pastikan anda setia bersama saya untuk minggu depan bagi mengupas topik yang lebih menarik. Dan tanpa kita membuang masa, mari kita bersama-sama dengan Kacang Baskers. Ku takkan pernah putus asa, akan ku melangkah hingga ke hujung dunia.
hanya